Kod mana pun kita nak jaya, mesti kena ada dua, iaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ini perlu keseimbangan. Sebab itu PAS Kedah khususnya berjuang pendidikan daripada dulu lagi, daripada zaman awal tertubuhnya PAS di Kedah. Okey, baik, bertemu kembali dalam podcast PAS Kedah ataupun kata PPK, podcast PAS Kedah. Dalam segmen Open Mic Pemuda, Open Mic Pemuda Kedah. Segmen tu kena tahu tu, Pemuda PAS Kedah, saya Pemuda PAS Kedah. Tetamu kita pada hari ni pun saya ulang sekali lagi lah. Masih pemuda PAS Kedah. Hujung-hujung orang. Jangan kuat sangat. Baik, interesting tadi pasal Cordova of Kedah. Tak ada nak celah orang tadi. Tak apa. Orang kita sengit aku dengan Ustaz Madah. Jadi kita mungkin kita nak tengok daripada segi PAS sendiri, yang mana menyambut Cordova of Kedah tu, PAS Kedah lah kata, kita mementingkan daripada pendidikan ni dari segi mana? Dari segi SMITI, SRITI, PASTI dan Kidu. Kidu. Mungkin ada sekolah-sekolah bawah Hesa. Ya, betul. Jadi mungkin Pak Ku ke Ustaz Madah kan nak cerita macam mana Cordova, orang kata parti sendiri PAS ni dia sambut Cordova Kedah tu. Silakan. Boleh. Baik. Terima kasih Iman Tash. Kalau kita tengoklah tadi kerangka Gerita Kedah ni satu kerangka yang besar dan kompleks. Sebab tu dia ambil masa yang panjang untuk menyediakan sebuah kerangka yang mencakupi keseluruhan aspek. Sebelum kita pinang tu, kita patah balik sikit, naik ke atas sikit. Di peringkat bawah negeri-negeri di bawah tadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, kita ada SG4 yang digagaskan bagi mengimbangi kemajuan dan perkongsian kepakaran, teknologi, ilmu dan sebagainya, untuk saling membantu antara empat buah negeri ni dalam, orang kata bukanlah nak disebut sebagai bertanding atau bersaing, tapi nak menyediakan perkhidmatan yang terbaik di negeri dan juga untuk menyaingi tuntutan dan keperluan dalam negara ataupun di peringkat antarabangsa. Jadi di peringkat negeri Kedah, kita mengisi ruang tu dalam segmen ataupun dalam konteks Kedah ni di bawah tajuk The Greater Kedah. Yang mana Tun M pun sebut, saya kupas sikit lah Tun M, sebab yang sebelum ni jarang dia berada dalam majlis kita ni untuk bagi input-input yang baik. Tun M pun sebut sendiri dengan harapan supaya dengan adanya The Greater Kedah ni, Kedah boleh jadi pemangkin dan mewujudkan suasana persaingan sihat di antara empat buah negeri ni. Tun Abang kata itu adalah aspirasi ataupun wawasan. Okey, kita turun ke bawah sikit lagi, yang mana bila kita tengok kepada empat buah negeri Perikatan Nasional ni, yang mana empat buah negeri ni dipimpin secara majoritinya oleh wakil daripada parti PAS tu sendirilah. Empat buah negeri ni lah, semua negeri. Empat buah negeri ni menteri besarnya PAS. Cuma dua negeri tu adalah dominannya ialah PAS secara penuh di Kelantan dan Terengganu. Tapi nak kata di Kedah ni, bila kita bawa aspirasi di Gerita Kedah ni bersama selari dengan aspirasi SG4, bermaksud PAS tu sendiri secara serius. Memang PAS tu sendiri secara serius nak merealisasikan hasrat atau aspirasi yang mungkin sebelum ni kita bawa sebagai sebuah parti, tapi nak menatijahkan ataupun nak menterjemahkan benda tu dalam konteks kerajaan. Jadi kita bawa dalam konteks kerajaan pada hari ni, iaitu The Greater Kedah. Dan kalau kita tengoklah kesinambungan daripada awal-awal yang Ustaz Ahmad dah sebut tadi tu, kesinambungan The Greater Kedah ni bukanlah sebuah benda baru, tapi dia mengambil kira keseluruhan sejak daripada almarhum Tan Sri Ustaz Azizan Menteri Besar dulu membawa slogan Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua pada masa tu, dan disambung oleh Menteri Besar kita pada hari ini. Nah, abang kata sebenarnya PAS tu sendirilah yang mendokongi semangat ataupun aspirasi The Greater Kedah tu sendiri. Jadi saya rasa kalau tajuk ni soalan ni pun panjang kalau kita nak kupas, nak ungkai lagi, dan ada banyak aspek lah saya rasa yang banyak boleh dikongsikan oleh Ustaz Madah. Jadi saya pakai dia dulu sementara saya dia lagi. Ustaz Madah biasa duduk dalam Jabatan Pendidikan. Pertama sekali Iman, PAS Kedah
khususnya, memang PAS secara umumnya fokus kepada pendidikan, banyak pada pendidikan, khusus pada di negeri Kedah ni. PAS Kedah memang menitik beratkan soal pendidikan kepada setiap insan, pembangunan modal insan, ilmu tentang dunia, ilmu tentang akhirat. Sebab tu kadang-kadang kita satu tanggapan yang salah bila mana kita pergi mengaji sekolah, contohnya pasti Seriti, oh sekolah ni mengaji bab akhirat je, bab semayang saya salah. Bahkan di pasti pun ada sains teknologi. Anak saya pergi pasti balik mai, saya tanya mengaji subjek apa ni, mengaji tajuk apa, sains dan teknologi. Oh pasti lagi dah ditekankan sains dan teknologi. Yang ni kena tahu Dia warna lah. Warna lah. Saya kira lah sekurang-kurangnya ada subjek dikenalkan tu. Ada elemen Okey. Waktu di bahasa Arab pula al-ulum wa teknologi. InsyaAllah. Subjek dia. Bahkan di Seriti kita menekankan juga, bukan hanya sekadar mengaji ilmu agama saja, bahkan ilmu keduniaan juga kita mengaji, matematiknya dengan cemerlang, daripada bahasa Inggerisnya cemerlang. Sebab itu dua, kod mana pun kita nak jaya mesti kena ada dua, iaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ini perlu keseimbangan. Sebab itu PAS Kedah khususnya berjuang pendidikan daripada dulu lagi, daripada zaman awal tertubuhnya PAS di Kedah. Sebab itu dulu PAS Kedah ni kita dulu mengaji melalui pondok, sistem pondok. Sebab itu dimodernkan sikit pondok dan dibuat sistem-sistem. Dulu-dulu saya ingat sekolah kalau kita nak masukkan peperiksaan SPM ada orang tak bagi kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah telah berevolusi. Setiap sistem pendidikan di Kedah bawah PAS khususnya semua terlibat dengan peperiksaan-peperiksaan yang disediakan oleh kerajaan. Jadi kesungguhan itu memang kita lihat memang ada. Yang tadi disebut tadi ni ada peringkat dia, pasti, Seriti, Smiti, lepas tu boleh pergi Kidu. Ini satu sistem, satu silibus yang lengkap sebenarnya. Dia berantai daripada kecil sampai ya. Tak ada satu organisasi yang khusus yang tumpu kepada pendidikan, melainkan PAS. Dia maksudnya tinggal lagi sekarang ni kita macam nak pastikan dia align terus. Ya, betul. Dia align sampai kita boleh sampaikan hasrat dia Cordoba of Kedah tu, and then Cordoba of Kedah tu jadi tunjang pula kepada besar tu. Ya, TGK besar. ya Hafiz. Satu kita lihat siapa pun mai Kedah, dia akan melihat kesuburan majlis-majlis ilmu di Kedah. Di mana pun ada. Sebab tu cumanya hari ni kita perlu kepada sikit macam sebut tadi, align balik macam mana nak menuju ke Cordoba Kedah. Adakah semua kita nak menuju Greater Kedah, menuju Cordoba Kedah semuanya pakar baca Quran, hanya pakar baca hadis saja? Tak sebut. Sebab tu dalam konsep madani, saya guna perkataan madani. Bukan Malaysia madani. Pinjam tu betul-betul madani. Depa pinjam kan. Dalam konsep madani ni dia mesti ada keseimbangan. Sebab itu Imam Ghazali pun membahagikan ada ilmu fardu kifayah yang melibatkan pentadbir urus dunia. Sebab itu kita perlukan engineer juga, kita perlukan doktor juga. Habis itu kalau semua orang sakit, nak kena pergi jumpa ustaz baca Fatihah ya, jampi-jampi. Kena pergi jumpa doktor. Nak bina bangunan kena ada engineer. Sebab itulah madani ya. Sebab itu kalau kita bercakap soal Malaysia madani itu dah lambat dah. PAS Kedah tu lah lama lagi, pada tahun 90-an lagi bercakap soal madani. Sebab itu cuma bila kita bimbang lah, kita risau bila orang baca. Ini pandangan peribadi saya lah. Bila orang baca blueprint kereta Kedah ni memang hebat, tapi dia kurang sikit aspek nilai-nilai menyentuh soal ilmu, pembangunan ilmu, budaya ilmu dalam masyarakat ni. Kita risau orang kata alah PAS pemerintah pun buat TGK, buat kerangka dasar negara ni negeri sama macam Noh dia buat je. Contoh orang betul-betulan. Lepas tu kita nak bawa supaya benda ni dipaham dalam konteks pelaksanaan dia adalah konteks ilmu diutamakan. Ini diutamakan supaya nak beza kita ni dengan hal lain tu. Mereka boleh buat dasar RMK semua perusahaan. Kedah ada TGK, Kedah ada aspirasi plan Kedah 215, tapi tunjang dia ada ilmu. Ilmu tak diabaikan sebab PAS Kedah sendiri dah mengutamakan ilmu tu. Tu kita nak bawa ke tengah tu supaya orang faham. Masyarakat faham, dia dah faham. Maka bila dia join ilmu, dia pergi tuntut ilmu, dia faham ilmu, sebahagian daripada contribution daripada TGK future nanti tu.
Betul. Nanti kita nak bawa mindset masyarakat kita hari tu. Satu saya nak tambah lagi. Cabaran kita hari ni, macam mana kita nak buat supaya di kalangan ahli PAS tu sendiri lah, Okay. khususnya dan termasuk jugalah rakyat Kedah tu seramnya, bila sebut tentang Cordoba Kedah ni, kita nampak dan rasa peranan dan duduk dia tu tang mana. Ya. Tu cabaran kita sebenarnya, macam mana nak merealisasikan, nak bawa supaya kita tidaklah hanya nampak Ya, kereta TJK COK. Ya. Macam mana kita nak merealisasikan, nak bagi nampak dan kita rasa benda tu. Itulah tu cabaran yang saya rasa kita kena sama-sama fikir lah. Macam mana nak bawa benda tu. Termasuklah macam Hafiz sebut tadi, bila sebut tentang kereta Kedah ni, kita nampak benda dah di atas. Tapak dan akaknya di bawah tu, itulah kita nak kena buat macam mana peranan kita ni nak sambut benda tu lah. Saya rasa lah daripada peringkat negeri sendiri pun kita dah tengok dah mula menyambut, daripada awal lagi menyambut COK ni. Ada festival daripada esko sendiri kan. Festival Quran. Mula dengan dulu festival sunnah. Lepas tu ada lagi festival insan. Semua tu untuk mewujudkan nilai-nilai dalam diri tu. Sikit-sikit. Evan, saya tambah sikit. Satu negara, biar negeri yang khusus kita bincang ini, negeri Kedah, bila kita nak memajukan dia, benda apa paling penting? Modal insan. Saya ingat arwah Tan Sri Sa'izan pernah sebut, kita nak lahirkan 10 orang polis ataupun satu orang yang bertakwa, yang takut pada Allah. Lepas tu macam Aiman sendiri, bidang engineering ni pakai macam ni atau tak? Dia mengaji engineer. Ini engineering, tetapi engineering yang takut pada Allah, itu yang penting. Sebab itu rosak barat hari ni, dia boleh maju, manusia boleh maju, tapi kemajuan itu hanya sebentar. Sebab apa? Asas akak yang aku sebut tadi ni, modal insan tu tak ada. Sebab itu kita memang bergerak ke arah lambat. MB Datuk Seri MB sendiri yang Menteri Besar sebut 2050. Umur apa dah Iman? Kan mungkin kita hidup, mungkin kita tak hidup. MB pun sebut makin dulu hari itu dia sebut mungkin dia sempat ataupun tak sempat untuk sampai 2050. Tetapi dasar yang jelas untuk membangunkan rakyat Kedah ni dalam soal modal insan yang penting. Modal insan ni pelbagai. Betul, mungkin nanti boleh cakap podcast khas pasal modal insan. Kalau kita bercakap tadi sejam tak habis. Modal insan tu luas lah, macam Ustaz sebut tadi luas. Dari segi kalau bahasa korporatnya tu human resource lah. Human resource kan. Dari segi nak menyediakan tenaga-tenaga mahir dalam memenuhi keperluan keperluan pembangunan industri dan juga pembangunan sebuah negeri itu pun perlukan tenaga mahir yang tinggi. Sebab sekarang ni bila sebut tentang kemajuan teknologi, semua akan sembang tentang IR revolution industri, IR 4.0. Bila IR 4.0 ni, kita lebih fokus kepada tenaga mahir dan tenaga separa mahir. Yang mana mungkin dulu ni kita banyak guna orang, hari ni kita banyak guna mesin. Bila banyak guna mesin, kita banyak perlukan tenaga-tenaga yang mahir, tenaga-tenaga ni kita upah ni, kita pergi Aiman lah ni, dia upah dia tajuk dia lah. Engineer. Cuma nak abang ni, kita nak menyediakan orang yang sekadar bekerja, dia kerja dan dia bangunkan industri tu, dan dia sekadar kerja makan gaji ke, ataupun dia ada jiwa untuk bukan sekadar dia bekerja untuk dia, tapi dia bekerja untuk negara dan juga negeri. Nak bangunkan sebuah kegemilangan Kedah tu sendiri. Tu kata tu peranan kita jugalah. Sebab kita bila sebut industri, kita semakin banyak pesat industri. Sebut tadi pun REE-nya, kita sebut petroleumnya, dan kita ada banyak lagi lah segmen-segmen bangunan ekonomi yang sedang dibangunkan. Benda tu semua akan patah balik kepada human resource tu sendiri ataupun modal insan tu sendiri lah. Dan secara terasnya di pegang atas kita ni, orang yang nak memandu tu lah mestilah di kalangan kita yang faham. Dan sebagai kita ni generasi anak muda ni, 25 tahun lagi lah kalau pasal 20 kan. Aduk muda lah, tak jadi muda lah. Mungkin hanya pemimpin semasa pada hari ni, dia pun mungkin sempat ataupun mungkin tak. Tapi terima hakikat ataupun tak, sampai masa nanti generasi kita ni lah, walaupun bukan kita, generasi kita ni lah yang akan duduk di situ dan membawa legasi apa yang dibawa hari ni. Jadi soalnya kita dah bersedia ataupun belum? Bukan kita ni, maksudnya kita menyediakan tak lagi generasi kita ni kepada kesediaan untuk berada pada tu. Jadi pada awal ni pentingnya ialah kefahaman tu lah. So
kerajaan sekarang sedang membina tapak Ya. Itu supaya tapak. 2050 tu Tapak ni perlu tapak yang jelas. Kan macam ini sebetul politik sikit lah. Saya kalau jangan saya gitu macam dengan bajet baru di PMF pun tak jelas. Kan hari ni pula lah kata nak tarik subsidi tu daripada T10 pula, kalau ganti T15 dah jadi ganti 10 pula, ikut suka dia ya, dah boleh buat macam tu. Itu satu dasar yang tak jelas. Sebab itu bila kita buat rangka MB, kita buat satu blueprint yang jelas, rakyat semua ni merasa tanggungjawab. Aiman sendiri, Hafiz sendiri, saya sendiri, Pak Ku sendiri merasa tanggungjawab untuk menjayakan negeri Kedah. Kan bukan hanya terserah pada MB saya 2050. Kita semua, anak kita, cucu kita semua ni perlu memikul tanggungjawab untuk mencapai negeri Kedah. Sebab tu kalau tak berjaya negeri Kedah tu bukan hanya sekadar salah pemimpin, salah kita juga. Sebab bangun majunya sebuah tamadun mesti daripada rakyat. sama-sama buat lah. Ya, sama-sama kita pikul tanggungjawab. Dia tak boleh pimpin saja. Tak, bukan saya saja. Tuan-tuan kalau tengok dia pun kena tanggungjawab untuk menjayakan kereta Kedah. Macam-macam lagi kita nak bincang. Pasal tadi kita dah kupas ke dalam dah dalam Tok Cordova ni. Kita tengok modal insan dan ni kita nak masuk balik ke wilayah yang umum di Kereta Kedah. Kita nak tengok cover bersih mana. Namun daripada itu kita rehat dahulu. Like, komen dan share. Kita bertemu sebelah sini.